Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, dan dalil atas qidam Allah Ta'ala, ini mengetahuikan dalil, hukumnya adalah wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Mengetahuikan dalil, dalil tentang sifat-sifat Tuhan, dalil Allah Ta'ala wujud, dalil Allah Ta'ala qidam, sehinggalah kepada dalil Allah bersifat dengan kaunuhu ta'ala mutakalliman. Bahkan tiap-tiap dari sifat-sifat tu sama ada sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil atas Allah, dan sifat yang harus bagi Allah. Tiap-tiap satu tu mesti kena ada dalil. Dulu saya dah sebut dah, dalil tu terbahagi kepada dua. Dalil terbahagi kepada dua. Dalil naqli. Dalil naqli itu dalil yang kita ambil, yang kita pindahkan, jadikan dia dalil daripada ayat Quran ataupun hadis. Kita ambil dalil Quran, kita ambil ayat Quran, jadikan dalil. Kita ambil hadis, jadikan dalil. Itu dinamakan dalil naqli, dalil nakal. Nakal tu mana pindah lah. Okey. Dalil yang kedua pula, dalil akli, dalil yang kita ambil daripada akal, fikiran kita, tuan-tuan. Baik. Jadi sah belakalah. Kalau kita nak berdalil dengan Quran pun boleh. Kalau kita nak dalil dengan akal kita pun boleh. Tapi ulama kata dalil akal tu lebih kuat. Kenapa ya? Kerana bukan semua orang tu boleh ambil ayat Quran tu sesuka hati. Sebab apa? Sebab bukan semua kita orang Islam ni pakar, mahir dalam ayat Quran ataupun hadis. Bahkan baca je. Baca saja, pengertian, makna kita tak faham. Baik. Tapi kalau akal, tiap-tiap kita tu Allah bekalkan kita akal. Baik. Kalau orang tidak mengetahui dalil, sebab tu tuan-tuan, tiap-tiap kitab Usuluddin, kitab tauhid yang bicarakan sifat 20 ni, ulama-ulama yang tulis tu mesti disertakan dengan dalil. Mesti ada dalil, tanda yang Allah Ta'ala bersifat bagian-bagian tu, mesti ulama tulis dalam kitab mereka, tuan-tuan. Kenapa? Kerana bahaya kalau tidak mengetahui dalil. Kalau tahu Allah Ta'ala tu ada, tapi orang tanya dia, mana dalil? Aku tak tahulah dalil-dalil tu. Dia kata macam tu. Tengok ustaz tu kata Allah tu ada, aku pun ada lah. Mak aku kata Allah tu ada, aku pun ada lah. Bahaya orang macam ni, tuan-tuan. Sebab khilaf ulama berlaku pada orang yang tidak mengetahui dalil. Jadi apa bahayanya? Bahayanya, tuan-tuan, setengah ulama kata orang yang macam tu tak terpakai imannya. Maksudnya iman dia tu tidak sah di sisi Allah. Tu bahaya tu. Sangat bahaya, tuan-tuan. Bahayanya apa? Bahaya nanti di akhirat nanti ni, orang tu sama macam orang kafir, yakni hukum dia kekal dalam api neraka sebab iman tak terpakai.
Di akhirat dia tak kira Islam dah. Di akhirat dia pakai iman. Tiket nak masuk syurga tu iman. Kalau sah iman, walaupun banyak dosa sekalipun, ada hak atas dia tu Allah nak mengampunkan. Tapi kalau tak terpakai iman, hukumnya kufur. Tu satu. Khilaf ulama tu. Yang kedua, tuan-tuan, ulama yang kedua kata bahaya juga. Apa bahayanya? Kalau tidak mengetahui dalil, iman tu sah, dia kata. Iman tu sah, tetapi hukumnya berdosa besar. Kenapa dosa besar pula? Sebab meninggalkan kewajipan agama. Apa yang ditinggal kewajipan agama tu? Menuntut ilmu. Tinggal. Padahalnya kalau kita mengaji senang je, dalil tu mudah je. Tapi sebabkan kita tak pernah nak belajar, tuan-tuan sekalian, maka orang tu pun tak tahu dalil dengan sebab dia tidak belajar. Dengan sebab dia tak pernah masuk mengaji, tuan-tuan, maka hukumnya berdosa besar. Dosa besar tu sebab meninggalkan kewajipan agama. Okey, baik. Di antara dua kaul ni, mana yang muktamad? Mana yang muktamad yang dipegang oleh ulama-ulama usuluddin ni? Yang dipegang kaul yang kedua tadi, iaitu imannya sah, tetapi hukumnya fasik. Fasik tu maksudnya ialah berdosa besar. Kalau macam tu, tuan-tuan, kita kena tengoklah. Tanyalah anak tu, isteri kita tu, tanya, mana dalil Allah tu qidam. Tu dia. Tanyalah dia. Kalau tidak nanti takut-takut nanti ni tak lepas nanti di akhirat. Okey, di sini disebut, okey, dalil tanda. Dalil tu maksudnya ialah tanda alamat yang Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam. Qidam tu makna dia sedia. Dan tak baharu. Tengok ya Cikgu Amar. Qidam dengan tak baharu tu ada beza ke ataupun tak ada beza? Ada beza. Tak mana beza dia? Sebab tu tuan-tuan minta maaf lah. Ini bahasa ilmu tu saya pernah pergi tahun berapa? Masa saya dalam sekolah lagi, dijemput ke Universiti Melaya. Masa tu siapa nama tu? Naib Chancellor Universiti Melaya tu, Profesor Engku Aziz. Profesor Engku Aziz tu dia buat macam simposium bahasa lah. Saya pun dijemput. Sekolah tu panggil kita pergi ramai-ramai lah. Bukan dia jemput saya seorang tak. Jemput sekolah tu untuk menghadiri simposium bahasa. Dalam tu ada awang sarian, ada perempuan tu nama apa tak? Perempuan tu pakar bahasa Melayu lah dia tu. Bila ucapan Datuk apa tu, Profesor Engku Aziz tu, dia kata ilmu tu adalah bahasa. Bahasa tu adalah ilmu. Betul ya? Sebab kalau bahasa tak betul, tuan-tuan, ilmu pun jadi tak betul. Macam tu juga. Ilmu tu nak betul tu berdasar kepada bahasa. Kalau tak betul, tuan-tuan, bahasa tu, habislah ilmu tak ada. Sebab tu bahasa penting. Bahasa tu penting. Wa ima bahasa Arab ke, bahasa Melayu ke, bahasa apa ke, penting. Bahasa tu sangat penting, tuan-tuan. Kalau orang tak faham bahasa, mungkin dia salah faham. Mungkin dia akan salah faham. Apatah lagi kalau bahasa Arab. Dalam ni disebut qidam. Qidam tu bahasa Arab. Makna dia sedia. Sedia dengan makna apa dulu kita bicara? Sedia dengan makna Allah tu wujud. Tidak ada permulaan. Itu makna qidam. Ataupun tidak ada permulaan bagi wujud Allah. Bolehlah. Itu kita letak bahasa tu boleh ke situ juga. Dan tak baharu. Ada beza tak? Sedia dengan tak baharu. Ada beza tak? Ni kalau kita tanya pada pakar bahasa tu mungkin dia tahulah.
Tapi nisbah kami orang ngaji pondok ni tuan-tuan kalau tak baharu tu dia hanya dinamakan mafhum daripada qidam, mafhum daripada sedia. Mafhum maksudnya apa? Maksudnya tak baharu tu hanya kita fahami daripada sifat qidam. Dua-dua ni qidam pun amrun i'tibari, tak baharu pun amrun i'tibari. Dah arah pula dah. Amrun i'tibari tu apa tuan-tuan? Amrun i'tibari tu ialah perkara yang tak wujud. Perkara yang tak ada. Macam mana jadi suami? Perkara tu tak ada. Jadi kan sifat qidam ni ada tak pada Allah? Ada ya? Ada. Nak kena hurai balik. Kalau kata mengangguk ada tu, kena hurai balik lah saya tuan-tuan. Saya kena hurai balik lah supaya jangan orang panggil, jangan kesamaran. Sebenarnya sifat qidam ni, 5 sifat ni, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyat. Sifat 5 ni, sifat ni dinamakan sifat salbiyah. Salbi, orang Arab kata sulub. Sulub tu maksudnya negatif, tolak. Maknanya kalau orang Arab katalah, dia kata salab dia tu. Salab tu telah menolak oleh aku. Telah menafikan oleh aku. Tu maksudnya sulub tu. Jadi maknanya sifat salbiah ni apa makna sifat salbiah tu? Sifat salbiah tu makna dia 5 ni, 5 sifat ni, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah ni dinamakan sifat salbiah. Okey, apa makna sifat salbiah tu? Sifat salbiah tu makna dia dalam sifat yang 5 ni terkandung makna menafikan sifat yang tidak layak bagi zat Allah. Itulah makna sifat salbiyah tu. Cuba tengoknya, macam mana kata terkandung sifat yang tak layak bagi Tuhan. Okay, cuba tengok. Qidam tu makna apa? Makna sedia. Sedia tu makna apa? Tak baharu. Tak baharu. Jadi tak baharu itulah yang dikatakan sifat salbiyah. Sifat tak layak bagi Allah. Baharu tu, baharu Allah Ta'ala tu, yakni ada permulaan bagi Allah tu tak layak. Jadi kita nafikan. Nafikan, kita letaklah tak tu, tak baharu. Sedangkan tuan-tuan sedangkan sifat qidam ni bukan ada pada zat Allah tu, tak ada. Dia tak ada pada zat Allah, tak ada. Dia hanya mafhum sahaja. Saya bagi contoh tuan-tuan ni mungkin tuan-tuan mungkin terlupa kot. Pasal lah nak sebulan sekali, bulan depan saya tak ada. Bulan lepas saya tak ada. Sibuk dengan kenduri tu saya tak ada tuan-tuan. Jadi tak sempat nak kuliah. Jadi sebulan sekali tu jarak masa pengajian tauhid ni sebenarnya memang tak boleh. Memang tak boleh. Kalau sebulan sekali tu memang tak boleh lah. Tapi nak macam mana kan? Itu aja masa yang ada. Macam ni sifat ni, sifat Allah Ta'ala ni, dia terbahagi pada 4 bahagian. Sifat wujud tu dinamakan sifat nafsiyah. Kemudian yang 5 lepas daripada wujud tu, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala hadis tu dinamakan wahdaniyat sekalian, dinamakan sifat salbiyah. Kemudian yang ketiga pula yang 7 tu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dinamakan sifat ma'ani. Lepas tu pula yang 7 lepas tu pula yang sifat ma'nawiyah tu,
Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, sampailah kepada kaunuhu ta'ala mutakalliman. Okey. 4 bahagian nama sifat Allah ni, yang ketiga tu sahaja yang wujudi. Sifat ma'ani tu sahaja yang bangsa ada. Sekira-kira kalau Allah buka hijab, kita bolehlah tengok sifat sifat ma'ani Allah. Kalau Tuhan buka hijab, kita boleh tengoklah sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Ada pun yang lain, sifat wujud, sifat yang 5 kidam baqa tu tak dapat kita lihat. Kenapa? Kerana dia tak ada. Dia tak ada, hanya sabit sungguh aja. Contoh saya nak bagi dalam 4 bahagi tu yang ada satu sifat je yang bahasa wujudi. Sifat ma'ani yang 7 tu, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu ada pada zat. Okey. Contoh dia, kalau kita tengok dalam dunia ni pun, kalau kita tengok yang depan mata kita yang dunia ni pun macam tu juga. Ada sifat yang wujudi, ada sifat yang bahasa amrun i'tibari. Benda faham saja, sifat tu tak wujud. Contoh buah durian itu berwarna hijau. Buah durian berwarna hijau. Mana sifat bagi buah durian? Hijau. Sebab hijau tu ada pada buah durian. Kita nampak tak? Nampak hijau tu. Bila nampak, maka sifat hijau pada durian tu dinamakan sifat wujudi. Adalah. Tapi bila kata macam ni, buah durian itu gugur. Mana sifat bagi buah durian? Gugur. Gugur tu ada ke tak? Tapi sungguh tak gugur? Sungguh. Itu dinamakan sifat apa tu? Itu namanya sifat salbiyah. Sifat tak? Gugur tu sifat tak? Sifat lah. Sebab disandarkan pada buah durian. Disandarkan kepada jisim tu. Sebab tiap-tiap jisim jirim tu bersifat tak dia? Durian tu zat, jisim, jirim. Dia mesti bersifat. Jadi sifat dia gugur tu tak wujud, tak ada. Kalau ada, dah tentu kita nampak Tuan Haji Suhaimi. Gugur tu, ambil buah durian gugur tu kat kebun nanti ni. Kalau buah tu jangan lupa saya lah. Suhaimi kan? Okey. Ambil bang yang gugur tu, ambil buah durian tu, letak atas meja ni, tunjuk kat saya mana gugur tadi. Ada tak? Boleh tunjuk tak? Tok Imam Tuan Haji Ali, boleh nampak tak? Gugur tu boleh nampak? Mana boleh? Sebab kita faham je dia gugur. Faham saja, sungguh je. Ni sifat yang kita baca ni, kidam, baqa', mukhalafatul hawadis, qiyam mutlaq nasih wadani' ni bukan ada pada zat, tak ada. Cuma kita hanya faham sahaja. Tak situ pun dah setengah jam dah tuan-tuan. Baru baca sebaris. Baru baca tak sampai sebaris pun. Baik. Jadi kan, dua-dua tu, qidam ataupun sedia ataupun tak baharu tu, amrun i'tibari, perkara kira-kira sahaja. Dia tak wujud. Tak wujud pada zat Allah Ta'ala, tapi sungguh. Sungguh tak Allah tu sedia? Sungguh. Sungguh tak Allah tak letak baharu? Sungguh. Tu sungguh tu bukan wujud. Baik, mana dalil kidam? Ialah kita fikir. Bila sebut kita fikir, artinya dalil yang kita nak baca ni, dalil apa ni? Akal. Dalil akal. Sebab kita fikir tu, perantaraan fikir tu akal. Ni dalil akal lah ni. Okey. Mana? Jikalau. Bila kata jikalau, kalau, itu semua dalil berdasar pada akal. Kalau Tuhan tu tidak tentu sedia, kalau Tuhan tu tak sedia lah,
Apa jadi? Nescaya tentulah ia baharu. Pasal apa kata macam tu? Kerana sedia dengan baharu tu dia tidak ada gap. Tahu tak? Tidak ada gap. Sedia atau kidam tu lah. Sedia atau kidam tu dengan baharu tu tidak ada perantaraan. Tak ada benda yang duduk tengah-tengah. Tak ada. Boleh tak kita kata macam ni? Tuhan tu sedia pun tidak, baharu pun tidak. Boleh tak? Tak boleh. Macam kita. Kita ni sedia tak? Tak, kita tak sedia. Sebab apa? Sebab ada kita ni ada permulaan. Bila kata kita tak sedia, automatik tak kita baharu? Mana tak ada perantaraan lah. Di antara sedia dengan baharu tu, tak ada perantaraan. Maksudnya, bila satu zat tu sedia, berarti dia tak baharu. Kalau dia baharu, maka dia tak sedia. Automatik macam tu. Dia terus jadi macam tu, tuan-tuan. Baik. Nescaya tentu ia baharu dan bila kata baharu, apa makna baharu? Dan makna pengertian baharu tu barang yang ada permulaan bagi ada. Baik. Kalau Tuhan tu baharu dengan makna dia tu ada mula. Dia tu ada mula. Dia tu ada mula. Kata ni kalau maka apa jadi? Apa jadi pada Tuhan kalau dia baharu? Kalau dia tu ada permulaan bagi wujud dia ada permulaan, apa jadi? Dan jikalau Tuhan kita tu baharu, dah tentulah ada yang membaharukan. Tentulah ada yang menjadikan dia tu. Tentulah ada zat yang menjadikan dia. Bila dia dijadikan, tentulah ada permulaan. Bila ada permulaan, maka tuan-tuan tak boleh jadi Tuhan. Cuba Cikgu Amar kata, kenapa tak boleh jadi Tuhan? Zat yang ada permulaan. Kita baru je lepas muzakarah baru ni. Kat Kampung Banjar kita buat. Dekat rumah pun kita buat baru ni. Kenapa? Kalau Tuhan tu ada permulaan, maka dia baharu. Zat yang baharu ni boleh tak jadi Tuhan? Kenapa? Apa? Ada permulaan, tahulah ada permulaan. Tapi kenapa tak boleh jadi Tuhan pula? Tu tahu, faham dah bila kata baharu tu mesti ada menjadikan. Ni atas sikit lah. Baru lepas aja. Baru lepas kat Kampung Banjar tu baru ni. Kelaziman bagi benda baharu tu apa benda? Sama ada tuan-tuan ya, bila sebut benda baharu tu, dua benda je. Kalau Tok Imam Haji Ali lah, kalau saya tanyakan, makhluk Allah ada berapa Tok Imam? Cukup Buredah tak ada. Kalau Cukup Buredah, saya tanya Cukup Buredah. Tak ada, Cukup Buredah tak ada. Tak ada. Kalau saya katanya ni, makhluk Allah ni ada berapa Tuan Haji Suami? Cikgu Abah pun lama dah tak ada. Kemana lah gaib? Dia benda ni penting tuan-tuan ni sebenarnya. Penting sangat. Kehidupan kita di akhirat, benda ni penting. Di dunia tak nampak. Akhirat baru nampak ini penting. Makhluk Allah ada berapa? Dua. Apa dia? Apa dua? Jauhar ataupun jirim ataupun jisim. Satu lagi? Arad. Tengok tuan-tuan. Bila kata benda baharu, mesti dua tu aja. Jirim ataupun jisim ataupun jauhar, tiga-tiga sama lah tu. Jirim atau jisim atau jauhar atau arad. Dua-dua ni mesti kelaziman dia baharu. Kenapa? Mesti ada permulaan. Bila kata jirim, mesti ada permulaan. Bila kata jirim, tentu dia baharu. Tentu dia bertempat. Sebab tu kita kata dia baharu. Pasal apa? Sebab kelaziman bagi jirim tu bertempat. Bila kata bertempat, mestilah dia baharu. Sama juga dengan arad. Arad tu sifat bagi makhluk, sifat benda baharu. Jadi, sifat baharu ni tuan-tuan,
Dia mesti berada pada zat yang baharu. Kalau Allah tu baharu, tentulah Allah tu bertempat. Dan tentu dah Allah Ta'ala tu menumpang. Tentulah dia menumpang. Bila menumpang, tak layak jadi Tuhan. Macam tu tuan-tuan tak? Itu atas sikit lah. Tak ada dalam kitab lah tu. Lepas tu saya nak tanya tu pasal orang yang mengaji tu kena ingat tak? Baru 2 hari lepas je. Dah lupa dah. Tu kata mengaji ni tak boleh apa? Tak boleh berhenti-berhenti tau. Kalau berhenti dia lupa pasal apa? Kepala otak kita macam-macam kita ingat. Nak ingat itu, nak ingat ini. Bab mengaji ni kadang-kadang hanyut begitu aja. Apatah lagi kalau hanya sebulan sekali. Minta maaf tu. Patutnya tuan tanya, Tuan Jali, saya bukan nak tegur tak. Jangan kata saya buat perteguran tak. Tuan tanya, masa saya kat Shah Alam dulu tuan-tuan, kebanyakan masjid kat sana kelas duha tu kan untuk umum tu dia buat. Duha ada kelas, lepas zuhur ada kelas, dia buat. Terutama masjid besar-besar lah, macam masjid negeri, macam masjid Bukit Jelutong tu, dia buat. Kelas tu setiasa buat. Tapi bila saya sampai ke Teluk Intan ni tak ada. Kalau ada pun muslimat aja. Muslimat aja ada waktu duha. Itu pun tak tahulah pengajian ni macam mana. Wallahu a'lam lah, saya tak nak sentuh lah itu tu. Tapi untuk orang awam ni, katalah benda ni hanya sebulan sekali. Terlepas bulan ni, bulan depan pula. Terlepas tu, bulan satu lagi pula. Itu padahal benda ni nak mengesahkan iman. Benda ni nak mengesahkan iman kita tuan-tuan. Kau tak tahu yang ni, boleh tentu lagi. Banyak. Banyak benda bersangkut dengan ni. Okey. Jadi kata sini, jikalau Tuhan kita baharu, tentu ada yang membaharukan dan yang menjadikan. Itu kelaziman bagi benda baharu. Bila kata dia benda baharu, maka tentulah ada yang menjadikan dia ataupun yang membaharukan dia. Mesti macam tu. Dan yang menjadikan Tuhan tu pun kena baharu juga. Jadi kan tuan-tuan, katalah ni dia Tuhan, tapi dia tu tak kidam, baharu dia. Ada dia baharu. Siapa jadikan dia? B yang jadikan dia. Bila B jadikan dia, maka B ni lah Tuhan. Tuhan ni dia tak kidam juga, dia baharu juga. Maka siapa jadikan B pula? C jadikan dia pula. Sebab bila kata Tuhan tu tak sedia. Kalau ni kita fikir, kalau Tuhan tu tak sedia, ini pun Tuhan tak sedia. Dia jadikan pula, ni Tuhan tak sedia juga. Kalau kita takdir macam tu. Kita takdir macam tu. Baik. Jadi dia kata pun kena baharu juga. Tidak boleh dikatakan yang menjadi itu sedia. Kenapa? Kerana yang menjadikan tu dikatakan Tuhan. Kalau yang menjadi itu, menjadikan A tu dialah Tuhan, B itulah. Maka B itu pun tak boleh bersifat dengan kidam juga. Sebab kita kata, kita hukum Tuhan tu baharu. Tuhan tu baharu. Kalau dia tak kidam. Jadi baharulah. Maka tengok ya, yang menjadi itu pun Tuhan juga, sama-sama baharu, sama-sama berkehendak kepada apa yang menjadikan dia. Maka apa jadi? Jika yang menjadi akan Tuhan yang kedua tu kena pada Tuhan yang ia telah menjadikan itu, maka dinamakan dia daurun. Yang macam ni akal kita fikir ni, jadilah daurun. Daurun tu apa makna daurun tu? Daurun tu ialah berpusing-pusing yang tidak sudah-sudah. Pusing tak sudah-sudah. Contohnya, Tuhan, dia tak kidam, dia baharu. Siapa jadikan dia? B jadikan dia. Lepas tu B ni lah Tuhan. Dia pun baharu juga, tak kidam juga. Siapa pula jadikan B ni? C jadikan B. Kalau macam tu, C lah Tuhan. C bila dia Tuhan, dia pun tak kidam juga, dia pun baharu juga. Tuan-tuan, siapa jadikan C? A yang jadikan dia pula. Maknanya
C jadikan B, B jadikan A. A jadikan C, tuan-tuan sekalian. Okey, suasana keadaan macam ni, situasi macam ni nak dinamakan daurun. Dalam bahasa Arab kan daurun tu, kalau orang Arab Yaman dulu, daurun tu mana cari. Katalah kalau kita hilang benda tu, hilang jam tangan, kita tanya kawan kita kan, aina saati, aina saati, mana jam aku, mana jam aku. Kawan kita kata daur tu cari. Itu nisbah bahasa. Tapi daur di sini maksudnya apa? Berkeliling atau bergilir buat. C jadikan B, B jadikan A jadikan C. Okey, situasi daurun ni mustahil, tak boleh terima pada akal kita. Apa sebab? Siapa boleh fikir? Apa sebab daurun tu mustahil? Dalam ni dah sebut dah ni. Maka iaitu daurun tu berkeliling. C jadikan B, B jadikan A jadikan C. C jadikan B, B jadikan A jadikan C. Berkeliling macam tu atau bergilir-gilir buat tu nak dinamakan daurun. Maka daurun tu batil, palsu sekali-kali, tak boleh terima pada akal. Kenapa tuan-tuan? Kerana kedua Tuhan, ini kata dua, A jadikan B, B jadikan A. Boleh tiga, boleh empat, tapi kasi dua. Kedua Tuhan umpamanya itu berhimpun. Okey, yang jadi mustahil batil tu berhimpun dua yang berlawanan. Berhimpun dua benda yang tak boleh terima pada akal kita, tuan-tuan. Tang mana? Cuba baca terus tu, cuba tengok. Lepas tu apa dia kata? Dua yang berlawanan. Apa yang berlawanan, dua berlawanan tu? Iaitu apa dia? Tiap-tiap satu itu berhimpun, ada nisbah dia yang menjadikan. Tuhan yang pertama itu, dan tiada nisbah dialah yang kena jadi. Kalau kita buat tiga kan, A, B, C itu, tiap-tiap satu tu berhimpun dua benda yang tak boleh terima pada akal kita. Apa dia? Ada dan tiada berhimpun tak masa tu? Cuba fikir. Ngaji ni tuan-tuan, kalau tak fikir tak boleh. Pagi tadi lah, dalam pukul 10.30 tadi, saya kelas dekat kampung Cangkat Cermin, Muslimat. Tapi semuanya tuan-tuan, bukan saya kata apa dak lah, adalah yang mudanya, tapi kebanyakannya semua 70 ke atas. Bila 70 ke atas ni, udahlah perempuan 70 ke atas. Agak-agak mampu tak lagi dia nak fikir? Agak-agak mampu lagi Cik Zudin dia nak fikir. Kalau dah umur 70 orang perempuan pula tu, kalau lelaki ala kulli hal rasanya boleh tahan lagi. Kalau 70 tu, kalau dah nak ke atas 70 perempuan tu, payah juga kot nak fikir. Nak kena bagi yang ringan-ringan aja. Dia tak boleh bagi berat-berat. Tapi tauhid ni, dia bukan bahasa ilmu ringan. Tuan-tuan pernah dengar tak Kampung Balun? Kampung Balun Slim River. Ada tak dengar Kampung Balun? Ada. Pernah pergi? Kampung Balun, tuan-tuan. Dulu kan sejarah Kampung Balun dapat nama, tuan-tuan. Tahun-tahun tak tahulah, tahun 40-an ke 50-an, wallahualam lah. Dapat sejarah nama Kampung Balun tu pasal apa tau? Masuk kampung tu orang luar je pasti kena balun. Itu sejarah dia dulu. Hatta orang Slim River tu tak berani masuk Kampung Balun tu. Kecuali kalau ada waris dalam. Kalau tak ada waris, janganlah pandai-pandai masuk. Takut kena balun. Cina jual aiskrim. Cina jual aiskrim. Masuklah kampung tuan-tuan. Aiskrim habis, duit tak dapat. Muka bekak-mekak. Dulu. Cerita dulu. Jangan, bukan cerita sekarang. Kampung Balun ni dia panggil saya mengajar tauhid. Baca kitab tauhid lah, apa-apa tak kisahlah. Tapi tuan-tuan, saya kata minta maaf. Saya bukan tak nak, saya kata. Tapi saya takut. Saya takut apa? Saya takut orang tak boleh terima.
Bukan semua orang boleh terima, tuan-tuan. Payah. Ilmu tauhid ini bukan pasal duduk tersandar kat tiang dengar macam tu. Tak boleh. Dia kena guna akal. Kalau siapa yang tak nak guna akal, minta maaf. Tauhid ni dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh. Dia kena guna akal. Fikir. Contoh saya bagi Muslimat Kampung Banjar. Adalah dalam berapa orang je, 7-8 orang je. Rumah Tok Sidang tak buat kat masjid, buat kat rumah Tok Sidang, rumah Cik Ahmad Luhaimi tu, rumah kat dia tuan. Saya dah buat dalam 5 minggu. Tiap hari Rabu 5 minggu tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan. Perempuan lah kan. Okay, bukan kita nak merendahkan perempuan tak. Tapi tuan-tuan dah 5 minggu tu dah nampak ada lubang sinar cahaya dah. Faham? Pasal apa? Semua saya bacakan tulis dan saya gunakan papan putih. Saya gunakan papan putih, tuan-tuan sekalian, daripada zero, daripada kosong. Tak pernah belajar kitab tauhid, tak pernah tahu sifat 20 ni, tuan-tuan. Bila saya mula, tuan-tuan, tapi ya Allah teruklah sikit, kena jual kah, kena tengking, kena macam tu lah. Kalau tuan-tuan tak nak kena jerkah, tak boleh dapat ilmu tu. Jerkah tu ada orang Kedah kata kena tengking. Macam ni. Baru nampak. Masa sebut lembut, macam ni kak. Tak dapat. Macam ni kak. Dapat pula. Faham pula. Tu yang saya heran tu, kena pam, dapat faham. Lembut, macam ni kak, macam ni. Macam ni, keadaan dia macam ni. Tak dapat. Tak faham lagi. Tak faham Ustaz. Ulang balik Ustaz. Tak faham Ustaz. Kali ketiga tu, macam ni kak, gini. Dapat pula. Faham pula. Sebab dia kena halau syaitan tu. Syaitan duduk kat kita tu, dia tak bagi faham. Nak kena halau syaitan tu, kena jerkah. Kena tengking macam tu. Minta maaf lah. Bukan saya kata apa-apa tak. Memang kena macam tu dah. Memang macam tu dah keadaan mengaji dulu. Saya dulu pun kena macam tu juga. Babalah ni tuan-tuan, guru saya ni tuan-tuan. Dia bukan, kalau masa mengajar tu bukan lembut-lembut tak. Kalau masa mengajar tu kalau nak maki tak kira anak murid dia. Tapi kami yang dengar, kami yang kena tu senyum je lah. Bukan kami tahu yang baba tu bukan marah. Dia sayang, sebab tu dia marah kita. Baik. Jadi kan tuan-tuan, ada dan tiada, bila daurun tu berhimpun ada dan tiada pada satu benda tu, itu yang menjadikan mustahil, batil Allah tu baharu. Mana bila kata mustahil Allah tu baharu, tentulah dia kidam. Baik, macam mana jalan? Cuba tengok. C jadikan B, B jadikan A jadikan C. Tiap-tiap satu A, B, C itu berhimpun dua yang berlawanan. Apa dua berlawanan tu? Ada dan tiada. Macam mana? Ketika A tu menjadikan C, nampaknya macam dia dah ada dah. Ya tak? A jadikan C, C jadikan B, B jadikan A jadikan C. Ketika A menjadikan C, nampaknya A tu dah ada dah. Kan? Macam mana dia nak ada, macam mana dia nak buat kalau dia tak nak? Kan? Maknanya A maksud dah ada dah. Tiba-tiba bila kita tengok B yang jadikan A, ketika tu tengok-tengok A macam tak ada lagi. Sebab tu B buat dia. Faham tak di Zami ni? Tak faham, dia kena papan putih. Gambaran daurun dengan tasalsul ni, tasalsulun, bukan tersasul tau. Sebab bila masalah dalil kidam ni, dua benda ni pasti berlaku kalau Tuhan tu tidak kidam. Nak kuatkan dalil kita, dalil akal. Bukan tak ada dalil Quran, ada dalil Quran tu. Tapi kita nak pegang dalil akal kita dulu kan. Baik, jadi kan A tu berhimpun dua yang berlawanan pada dia. Ada dan tiada. Ada nisbah mana? Nisbah dia yang A yang menjadikan C. Tiada pula nisbah mana? Dia kena jadi. Siapa jadikan dia? B jadikan dia. Maknanya berhimpun pada A tu dua yang berlawanan.
Sama juga dengan B. Ketika B menjadikan A, nampaknya B tu dah ada dah. B yang buat A tu, nampak ketika dia menjadikan A, oh B dah ada dah lah. Sebab tu dia boleh buat A, dia jadikan A. Tapi bila kita tengok, dia pula yang kena jadi, C pula yang kena jadi, C yang menjadikan dia, mana B tu kena jadi. Ketika tu B tak ada lagi. Berhimpun dua yang berlawanan, tiga-tiga ni. C pun sama juga. Ketika dia menjadikan B, nampak macam dia dah ada dah. Tapi bila pandang pada A yang menjadikan dia pula, masa tu dia tak ada lagi lah. Jadi pada A, B, C tu berhimpun dua yang berlawanan. Apa dua berlawanan tu? Ada dan tiada. Mana boleh macam tu tuan-tuan. Jadi itu jadi dia. Kemudian demikianlah bagi satu lagi. Dan tu ada satu lagi tau. Daurun, ada satu lagi tu tasalsulun. Okey. Dan jika yang menjadi Tuhan yang kedua tu kepada Tuhan yang ketiga, macam ABC ya. Yang ketiga pula yang keempat menjadikan dia. Kalau tak putus-putus, jadi A jadi B, B jadi C, B jadi B, B jadi C, C jadi D, tak putus-putus, berhubung-hubung tak putus-putus. Itu namanya apa? Tasalsulun. Kalau contoh dia kata, dan jika yang menjadi Tuhan yang kedua, B itu kepada Tuhan yang ketiga, C. Yang ketiga pula Tuhan yang keempat nak jadi, D. Kemudian E, F, G, H, I sampailah tak sudah. Dan keempat tu yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, sehingga tidak berkesudahan, tak ada titik nota dan tidak habis-habis bilangannya, maka dinamakan dia tasalsulun. Kalau Tuhan tu tak qidam, maka dua benda inilah yang akan berlaku. Apa dia? Daurun. Daurun ni bergilir buat ataupun berkeliling. Tak kira sama 4 peringkat ke, 2 peringkat ke, 3 peringkat, tak kisahlah. Asal berkeliling ataupun bergilir-gilir buat. Itu namanya daurun. Kalau Tuhan tu tak qidam, macam itulah jadi dia. Dan yang keduanya ialah tasalsulun. Tasalsulun daripada perkataan tasalsala, ya tasalsalu, tasalsulan. Maknanya berhubung-hubung, tak putus-putus, sampai tak ada titik nota. Yang tu mustahil. Mana boleh? Mesti ada titik notanya, mesti ada tempat berhentinya. Arti tasalsul tu berhubung-hubung dengan tidak kesudahan. Yang ini lagilah batil, lagilah palsu, lagilah mustahil pada akal. Dan iaitu batil. Batil tu batilun. Batil tu mana palsu lah. Kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan juga. Iaitu kesudahan habis pada diri perkara, nampak macam habis. Padanya tidak. Dan tidak kesudahan habis pada dakwaannya. Dakwaan tak habis-habis. Pasal apa? Selagi ada benda, dia Tuhan, dia baharu. Dia kena jadi. Siapa jadi? Ini pula jadi. Oh, dia Tuhan. Siapa jadi? Orang jadi. Mana pada dakwaan tak habis-habis. Tak habis-habis tuan-tuan sekalian. Tapi nampak pada benda berlaku macam tu nampak macam ada kesudahan. Macam dulu saya ingat dululah masa saya belajar sekolah sampai tingkatan 5 form 5 tuan-tuan. Fizik. Infinity. Ada tak? Pernah tak? Saya dulu belajar fizik dulu dia. Cikgu Cina tu. Cikgu Oi. Nama dia Oi Koi Beng. Cikgu Mr. Oi. Panggil Mr. Oi. Dia suruh kami keluar makmal sains tu. Lepas tu dia ambil torchlight. Tengah hari rembang tu, dia suluh ke atas. Cahaya tu naik itu infinity. Tak ada tempat berhenti. Dia kata tak ada tempat berhenti, dia kata. Tak ada tempat titik nota. Iya ke Cik Umar? Tak tahu ke? Dia mesti berhenti lah. Cuma kita je tak tahu. Saya kata, cikgu, mana boleh tak tempat berhenti, cikgu? Kita je tak tahu, saya kata. Mesti ada tempat berhenti.
Mana boleh infinity tu mana tak ada tempat berhenti? Mana boleh macam tu? Mesti ada tempat berhenti. Cuma kita je tak tahu. Ada satu cikgu pula. Ini ngajar sains Melaka ni. Dulu saya masuk kajian ayat sosial kemanusiaan tu. Ada lah dalam tu teori Cah Darwin tu. Teori Cah Darwin tu katakan manusia tu daripada monyet beruk kan. Dia kata macam tu. Saya lawan, bukan lawan cikgu tu, berlawan tak. Fakta yang kata manusia tu daripada monyet beruk kera lotong tu tak kena. Sebab kita tahu dah daripada Nabi Adam. Saya kata cikgu ni Islam, Gulam Rasul nama cikgu. Tapi bukan Gulam Rasul yang buat restoran tu, bukan. Cikgu Gulam Rasul, dia India Muslim lah. Dia kata dalam buku tu lah kata teori tu, Cah Darwin teori tu manusia tu daripada beruk. Kan? Saya kata mana boleh cikgu? Kita orang Islam pegang manusia tu daripada Nabi Adam, anak cucu Adam. Daripada Adam dan Hawa tu menikah berdua tu, anak cucu dia lahir sampailah sekarang. Buktinya apa? Kalaulah daripada monyet manusia tu, kenapa sekarang monyet banyak? Kenapa sekarang monyet banyak? Pergi nu kampung Banjar tu belakang tu, monyet sesaja tu. Kenapa monyet banyak? Kenapa tak tukar jadi orang? Kenapa tak tukar jadi orang? Kenapa beruk banyak? Kenapa orang hutan banyak? Gorila banyak? Patutnya jadi orang lah. Pasal tak jadi orang? Dia kata daripada monyet, tukar jadi orang. Orang manusia pula, dia buat gambar dalam tu, daripada monyet bokok macam tu. Jadi tegak jadi orang pula. Gambar tu. Tipulah tuan-tuan. Kita suruh anak kita belajar yang tu. Tapi tak suruh pun anak kita belajar yang Nabi Adam tu, anak cucu cicit Adam, Nabi Adam tu daripada manusia tu daripada Nabi Adam, kita tak suruh ajar pun. Kalau kita tanya pada orang Islam kita sekarang ni tuan-tuan Nabi Adam tu di mana makam dia? Tujuh Sami tak mana? Nabi Adam tu beranak, dia meninggal, dia mati, di mana dikuburkan? Anak dia nama Nabi Hadun. Anak dia tuan-tuan, makam anak dia tu daripada sini kat ni sampai belakang masjid tu. Ujung. Tu ada kat mana? Ada dekat Dau'an, dekat Yaman, dekat Hadramaut. Panjang. Tu Nabi Hadun. Nabi Hadun tu anak kepada Nabi Adam, generasi yang pertama manusia. Adik kepada Nabi Syed alaihissalam. Nabi Syed tu anak Nabi Adam. Nabi Syed tu anak Nabi Adam. Okey. Nabi Hadun tu anak Nabi Adam, adik kepada Nabi Syed. Makam dia. Tapi Nabi Adam tak mana makam dia? Kerja rumah cari. Saya pergi kerja rumah, balik ni fikir, mana makam Nabi Adam ni? Cuma tuan-tuan, masalah ni tak wajib tahu. Tak wajib kita tahu Nabi Adam tu makam kat mana. Cuma kita wajib kata, kita ni berasal daripada Nabi Adam alaihissalam. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, dia sebut macam mana? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Adam tu. Itulah jelas nak kata khalifah tu yang akan melahirkan generasi manusia tu, Adam lah puncanya, bukan monyet, bukan beruk. Ini orang Yahudi nak pesongkan kita punya akidah. Tuan-tuan, itu zaman dulu ada ejen nak merosakkan akidah kita. Tapi tuan-tuan, zaman kita ni lagi banyak ejen yang nak merosakkan orang Islam. Dan tuan-tuan, ejen yang nak merosakkan ni, dia tak boleh berupa yang macam Yahudi tu, tak boleh. Tuan-tuan, anak Tuan Jali, Tok Imam, kalau telinga masuk air, nak bagi mudah keluar air tu dengan apa? Nak merosakkan Islam tu rupa dengan apa? Yang nak merosakkan kita tuan-tuan, yang pakai kopiah, yang pakai jubah, yang pakai tasbih, yang pakai...
Itulah kalau zaman dulu, zaman Rasulullah nak rosakkan Islam tu, nampak Yahudi, nampak dia sembah berhala lah apalah kan. Nampak itu musuh. Tapi sekarang musuh Islam tu tuan-tuan dah tak nampak dah zaman ni. Serupa macam kita aja. Tapi akidah salah. Na'udzubillah. Banyak ejen-ejen yang nak merosakkan akidah ni banyak sangat tuan-tuan. Jadi kalau kita tak bersedia, maka sedialah untuk dirosakkan akidahnya. Baik. Okey. Jadi batil juga yang tasalsul tu, yang berhubung-hubung tak putus-putus tu batil juga. Pasal apa? Berhimpun juga dua benda berlawanan. Habis pada diri perkara, tak habis pada dakwaan. Dia dakwa kata tak habis, tapi pada perkara dia kata habis. Mana boleh? Dia kata macam tu. Maksudnya diri perkara tu, diri tasalsul tu, dia kata boleh habis ni. Pasal akan habis, akan selesai juga dia kata. Tak, tapi pada dakwaan tak habis. A, B, C, D, E jadi sampai Z, sampai sudah. Itu kata berhimpun dua yang berlawanan. Iaitu mana? Kesudahan habis pada diri perkara dan tidak kesudahan habis pada dakwaan. Dan iaitu tasalsul tu mustahil. Yakni tentu tidak sekali-kali mesti ada titik notah. Kerana tidak ada yang berhimpun dua perkara yang berlawanan. Tak mungkin. Tak terima pada akal satu benda boleh berlawanan, boleh ada dua sifat yang berlawanan pada dia dalam satu masa. Tuan-tuan, boleh tak Allah buat? Ni tanya, soalan. Boleh tak Allah buat satu objek bergerak dan diam dalam satu masa? Boleh tak? Satu objek, satu zat, satu jisim jauhar yang bersifat dengan gerak dan diam, Allah buat dia bergerak dan diam dalam satu masa. Orang putih kata in the same time. Boleh tak? Yang lain-lain boleh tak? Allah ni maha kuasa. Allah bersifat dengan kudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Okey. Boleh tak Allah buat satu objek ni, satu benda ni bergerak dan diam dalam satu masa? Boleh tak Tuan Jami? Tak boleh. Kenapa? Boleh tak Tuan Imam? Boleh tak? Allah ni maha kuasa. Boleh tak? Boleh. Boleh buat. Boleh buat. Boleh buat. Betul-betul ada yang kata boleh buat. Boleh buat saja. Boleh. Allah maha kuasa, dia boleh buat lah. Sedangkan tuan-tuan, dalam kitab ni katakan berhimpun dua yang berlawanan. Gerak dan diam tu berlawanan ke tidak? Boleh ke berhimpun pada satu masa? Pada satu objek? Jadi makna kita hukum apa? Mustahil pada akal. Bila kata mustahil pada akal, kudrat tidak takluk. Tu dia. Kudrat hanya bertakluk pada benda yang harus Allah buat pada satu benda tu bergerak. Harus. Dan harus Allah buat pada satu benda tu diam. Harus. Tapi atas jalan bergilir ganti. Bila Allah buat benda tu bergerak, diam tak ada lah. Bila Allah buat benda tu diam, gerak tak ada lah. Tapi gerak dan diam pada satu benda tu tidak termasuk di dalam takluk sifat kudrat. Bukan makna Allah tu lemah. Bukan makna Tuhan tu lemah dah. Bukan tak boleh buat tu makna Tuhan tu lemah dah. Sebab benda tu mustahil pada akal. Jadi tiap-tiap benda yang mustahil pada akal
tak terima pada akal, tuan-tuan sekalian, benda tu tak boleh jadi, tak boleh berlaku. Tak boleh. Ya, dia cakap cermin dulu-dululah. Kampung cakap cermin dulu Banjur. Cakap cermin kampung Banjur dululah. Ya, cakap cermin tu. Nama cakap cermin tu tuan. Ya, ada satu orang tu datang masuk dalam kelas saya lah masuk. Ya, masuk saya kenal dia. Ya, sebab dia dulu ranger kat Slim River tu. Ya, saya pergi masjid, rumah ranger tu sebelah masjid je, jumpalah dia, kenal. Ya, tapi dia tak ingat saya ingat dia. Anak-anak dia pun kawan-kawan saya, satu kelas dengan saya dulu. Ya, baik tuan-tuan, saya tanya dia, tuan, boleh tak Allah buat anak bagi dia? Tapi nak bagi soalan tu, apa ni, saya sebut macam ni lah. Orang panggil soalan trik. Soalan trik orang panggil kan. Tengok, kalau orang tu trik kan, macam mana dia punya pegangan dia tu. Allah tu maha kuasa, saya kata. Betul tak? Ya. Allah boleh buat apa saja yang dia nak. Ya tak? Ya. Boleh tak Allah buat satu makhluk, dia ambil makhluk tu, dijadikan anak dia. Boleh tak? Boleh ke tak? Nak jawab orang kan, tak jawab kita tak boleh, takut Tuhan tak kuasa. Jadi lemah pula. Tu nak jawab takut tu. Ini apa sebab jadi macam ni tuan-tuan? Minta maaf ni, saya cakap ni minta maaf ni. Minta maaf saya tuan-tuan ni. Ini menunjukkan tuan-tuan, kita tu masih lagi belum kenal Tuhan kalau tak berani jawab. Tengok. Jawapan dalam Quran, dalam surah Al-Ikhlas kan, surah Ikhlas kan. Lam yalid wa lam yulad. Ayat Quran tu menunjukkan ada anak dan dia diperanakkan, Allah diperanakkan, mana Allah lahir pada sesuatu dan Allah melahirkan suatu benda yang mustahil pada akal. Bila kata mustahil pada akal, apa makna mustahil pada akal? Barang yang tak boleh ada sekali-kali, yang tak tergambar pada akal ada, tak boleh. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Itu mana mustahil pada akal. Jadi tuan-tuan, hukum akal pun kita kena belajar. Hukum adat pun kita kena belajar. Pasal apa? Sebab bila tak tahu hukum adat, hukum akal ni, boleh jadi, na'udzubillah lah tuan-tuan, boleh jadi fasik atau boleh jadi kufur kalau tak reti hukum akal, hukum adat. Ni nak mengata orang Taman Seristira, nak mengata orang Taman Seristira lah ni jawabnya. Tuan-tuan lah, kalau kita buat bancian lah, cuba buat bancian tuan-tuan lah. Buat bancian rumah kat Taman Seristira ni, tanya, apa hukum adat? Apa hukum akal? 2 soalan je. Suruh jawab. Suruh ketua keluarga tu jawab. Agak berapa persen yang boleh jawab? Tanyalah. Anak Cikgu Sulaiman ke? Tanya je lah. Boleh jawab ke tidak? Anak Cikgu Sulaiman Dawi tu, kita tanya dia. Boleh jawab ke tak? Minta maaf. Tu dia. Pasal apa tuan-tuan tu? Sebab benda ni kan tuan-tuan, minta maaf je. Sebenarnya kan, akhir zaman ni, krisis manusia tu tang mana letak tuan-tuan? Saya tak kata krisis umat hari ni krisis ekonomi, tak. Krisis politik, tak. Saya tak sebut, saya tak sentuh pun manusia yang jadi macam ni krisis politik, tidak. Krisis ekonomi, barang naik, tak. Krisis budaya, tak. Bagi saya, sebenarnya hari ni umat Islam yang paling bahayanya ialah krisis agama, krisis ilmu fardu ain. Dengan sebab kita meninggalkan fardu ain ni, kita terbabit semua sekali. Habis. Dengan sebab politik kita kena, dengan sebab ekonomi kita kena, dengan sebab budaya pun kita kena. Pasal apa? Sebab kita jahil dengan agama kita sendiri. Itu yang sebenar-benarnya.
Bukan pasal politik kita tak stabil. Tak. Politik tak stabil tu apa puncanya? Kerana kita meninggalkan pengajian ilmu. Ekonomi kita tak stabil. Dan kenapa? Barang naik, minyak naik, begitu naik, habis semua kan. Suka-hati peniaga-peniaga ni naikkan barang. Sebab apa? Allah balak kita macam tu. Sebab kita meninggalkan pengajian fardu ain. Bertanya sini, kenal tak Tuhan? Minta maaf ya. Saya susun jadi 10 tuan-tuan ya. Kita nak tak anak kita tuan-tuan yang kahwin tu, kita nak tak cucu kita berkat? Cucu kita dalam kebaikan, kita nak tak? Nak Tuan Jali? Nak tak? Nak. Semua nak. Kita semua nak. Bermula daripada mana yang kita nak? Kita dapat cucu yang diberkati, cucu yang dirahmati, cucu yang terbaik. Kita nak macam mana? Berpunca daripada majlis walimatul urus. Kalau dalam majlis walimatul urus kita tidak dapat rahmat Allah, tidak dapat rahmat daripada malaikat, macam mana kita nak dapat, tuan-tuan sekalian, cucu yang dirahmati? Ini asalkan kahwin, ada karaoke. Nak makan pun tak senang. Nak makan pun tak senang, tuan-tuan. Dum-dum. Nak bersih. Kita datang rumah orang kahwin tu, kita nak bersembang kawan. Oh, ada nak jemput nak. Alhamdulillah. Kau sihat tak sihat? Nak hubung silaturahim. Nak dapat rahmat Allah. Nak sembang pun tak boleh. Dum. Tuan-tuan sekalian. Nampak? Lepas itu pula, Allahu Akbar, minta maaf lah tuan-tuan. Saya dekat Sungai Buloh dulu saya duduk tuan-tuan. Dulu saya bawa Wira 1.3 warna hijau, DGF 3728. Tuan-tuan, kereta saya ni tuan-tuan, saya pergi, orang jemput kedua saya pergi tuan-tuan. Saya parking aja. Daripada jauh saya nampak ada orang bisik, Ustaz Azhar datang. Tutup. Secara automatik tuan-tuan, karaoke tutup. Tutup karaoke tuan-tuan. Kalau saya duduk situ sampai lama saya duduk, memang tak ada karaoke dah. Tapi saya kan duduk situ saja, banyak kerja lain. Lepas makan saya baliklah. Tuan-tuan, lepas makan saya balik. Tuan-tuan, yang kenduri ni Tok Bilal masjid. Dum. Minta maaf Ustaz, bukan saya nak benda ni Ustaz, anak saya. Bila dia kata macam tu, anak saya Ustaz, bermakna Tok Bilal ni gagal dalam mendidik anak dia. Akan dipersoal tak nanti di akhirat? Ya Allah. Tak naklah tunjuk taring saya tuan-tuan. Tak naklah macam tu. Saya baru duduk sini tapi dah tunjuk taring saya dah. Tak naklah. Itu yang saya kadang-kadang tu, kita nak juga bersilaturahim tapi susah kalau kita tak sama aliran. Macam tu. Tak susahlah apa kita rosakkan. Kita nakkan zuriat yang terbaik. Tuan-tuan, jadi macam tu pula penatlah jawabnya nanti. Jadi teh kita tuan-tuan. Minta maaf ni. Jangan kata pula, tak ada kenduri tu tak ada lagu-lagu. Kenduri mayat tu. Jangan kata macam tu. Jaga-jaga ni. Baiklah. Jaga lah. Okey. Kemudian kata dia, kerana tidak ada yang berhimpun dua perkara yang berlawanan. Tak boleh, tak terima pada akal. Bila setiap benda yang mustahil pada akal tu tak boleh jadi, tak tergambar pada akal.